Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nak wayak hari ni kita mai kenal seorang ulama dunia, seorang ulama yang berdakwah orang Islam dan orang yang bukan Islam seluruh dunia. Di mana-mana tempat beliau pergi, beliau berdakwah supaya orang Islam sendiri berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini cikgu nak wayak seorang ulama yang bernamanya Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz seorang ulama daripada Yaman. Nama penuh beliau iaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Lahir pada tepat 4 Muharram 1383 Hijrah bersamaan dengan tepat 27 bulan 5 tahun 1993 di Tarim, Muhafazah Hadramaut, Yaman. Tepat lahir Habib Umar tu kenali dengan tepat para ulama, para awliya. Yang mana di Tarim sendiri itu sejak pada dulu lagi sebelum Habib Umar ada penuh dengan para ulama, dengan para pendakwah. Bapa bagi Habib Umar namanya itu Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, seorang ulama yang banyak bergiat dalam agama Islam di kawasan Tarim Yaman masa tu. Tapi sayangnya beliau kena buat lari pada satu ketika. Hari tu Habib Umar masa kecil lagi sekali dengan ayahnya untuk semaya Jumaat. Tiba-tiba ada satu kumpulan orang heret Habib Muhammad naik kereta pergi. Kita kena buat lari dia orang dah. Katanya hak buat lari iaitu daripada kumpulan komunis. Pada hari itu adalah hari yang terakhir Habib Umar tengok ayah dia iaitu Habib Muhammad. Keturunan Habib Umar iaitu keturunan yang sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar menghafal Al-Quran dan ingat Al-Quran sejak daripada umur muda-muda lagi. Dan lepas daripada menghafal Al-Quran sudah, Habib Umar menghafal juga beberapa materi daripada matematik fiqh, matematik hadis dan juga matematik ilmu lughah. Lepas mengaji Al-Quran dan beberapa materi daripada fiqh, hadis dan matematik lughah, beliau bermula pindah pelajar di satu tempat yang bernamanya Baidak. Tempat dia sebelah Yaman Utara. Di situ tu Habib Umar masuk sebuah sekolah yang namanya Sekolah Ribat. Mulai belajar ilmu secara turus daripada beberapa ulama-ulama yang ada situ seperti Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan juga ngaji ilmu-ilmu berkenaan mazhab Syafi'i daripada Habib Zain bin Sumit. Dan lepas daripada mengaji beberapa tahun, Habib Umar dilantik sebagai guru di Sekolah Ribat dan mulai pada situ Habib Umar mula berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara-cara berdakwah Habib Umar tu, dia nak berdakwah kepada kampung ke kampung kawasan Baidak. Dalam dakwah dia iaitu untuk kembali cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adakan majlis-majlis ilmu, adakan kelas-kelas ilmu untuk masyarakat di Baidak sendiri dan tempat-tempat berdekat dengan Baidak sendiri. Dalam dakwah beliau mulai dengan satu majlis, dengan satu kelas, dengan beberapa orang sahaja hok masuk dengar, hok mari dengar, hok rapat dengan Habib Umar. Tapi dengan lama ke lama ada korama hingga kata Habib Umar sendiri ni jadi rehat ataupun tidur pun jadi kurang belaka. Kerana semangat daripada berdakwah Habib Umar hingga kata tak ada nak tidur, tak ada nak rehat, tak ada nak duk buat, tak ada nak duk saja-saja. Tapi setiap minit, setiap masa tu Habib Umar penuh dengan berdakwah, penuh dengan majlis-majlis ilmu. Dakwah di Baidak dengan lama-lama Habib Umar mula pindah tempat, mula terbit keluar untuk berdakwah ke muhafazah yang lain pula. Mulai di Taiz, tu tempat sebelah utara di Yaman. Bila berdakwah, Habib Umar juga belajar dengan seorang mufti di Taiz iaitu Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Di Taiz untuk berdakwah dan sambil tu untuk belajar dengan para ulama. Dan salah seorang daripada ulama iaitu tok guru dia yang bernama Syekh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, seorang ulama di Taiz. Nampak kata Habib Umar ni seorang dakwah, seorang ilmuwan, maka Habib Muhammad Al-Haddar menikah Habib Umar dengan seorang anak perempuan beliau yang bernamanya Hubabah Nur. Lepas duduk di Taiz beberapa tahun, Habib Umar pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji
Dan lepas daripada buat haji sudah, Habib Umar belajar beberapa ilmu dengan ulama-ulama di Mekah tu, sepertinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, dan Habib Atas Al-Habashi. Di sini kita boleh tengok riwayat hidup Habib Umar. Kata dalam hal mengaji dia bukan sekadar kata yang mengaji pada satu tempat ataupun yang mengaji untuk boleh ijazah, untuk boleh pernia sahaja. Dia daripada tempat beliau sendiri iaitu di Tarim, pindah ke Baidak, pindah ke Taiz, juga tambah ilmu di Mekah dengan beberapa ulama-ulama. Selepas daripada mengaji pada banyak tempat dengan ramai ulama dah, Habib Umar klik semula ke bumi Tarim di Yaman, dan pada tahun 1414 Hijrah bersama dengan tahun 1993 mulai buka satu institut ataupun satu setaban kanseksa pada bahasa tu iaitu Darul Mustafa. Darul Mustafa sebagai satu institusi, satu setaban pengajian yang mengaji rupa bertalaki dengan para-para ulama dan para-para habib daripada kitab-kitab turus. Dan sejak daripada mula-mula ibuku sampai ke sekarang ni, beribu-ribu orang pelajar seluruh dunia, termasuk Indonesia, Malaysia sendiri ataupun di Thailand sendiri, Singapura, Kenya, Mesir, Inggeris, Pakistan, Amerika. Tujuan Habib Umar bin Hafiz bina Darul Mustafa iaitu letak pada 3 matlamat. Yang pertama, ajarkan ilmu-ilmu Islam secara bertalaki, yang berahli, yang memiliki sanad ilmuwan. Yang kedua iaitu menyucikan diri dan membaiki akhlak. Dan yang ketiga iaitu menyebarkan ilmu yang bermanfaat serta berdakwah menyeru ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para salafus solehin. Kitab karang ni daripada Habib Umar bin Hafiz banyak juga dan berbagai-bagai ilmu hak beliau karang tu bit mari, dan kitab tu seperti berikut. Kita mari dengar beberapa wasiat-wasiat Habib Umar kepada kita, yang mana wasiat-wasiat tu beliau kata kalau mengajar kepada anak-anak murid beliau. Sepertinya, barang siapa menjadikan kematiannya sebagai pertemuan dengan sang kekasih iaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kematian itu merupakan hari raya baginya. Penuhilah hatimu dengan kecintaan terhadap saudaramu, nescaya ia akan menyempurnakan kekuranganmu dan mengangkat darjatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mahu duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana dia akan menjadi orang yang beruntung? Dan barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia tidak akan menjadi orang yang beruntung? Tanpa menahan hawa nafsu, maka manusia sama sekali tidak akan sampai kepada Tuhannya. Ketahuilah bahawa kedekatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kebersihan jiwanya. Barang siapa yang mempunyai lautan ilmu, kemudian jatuhnya setitis hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan merosakkan lautan tersebut. Inilah riwayat hidup seorang guru, seorang ulama dan seorang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak ilmu dan juga banyak berdakwah kepada umat Islam, bukan sekadar kata di Yaman sahaja, tapi seluruh dunia yang mana Habib Umar pergi, di situ akan berdakwah, dia akan menyebutkan kebaikan Islam dan mengajakkan manusia supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balik kepada kita kata hari ni, setara mana ilmu kita dan setara mana dakwah kita kepada orang lain, setara mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.